Macam ni? Seperti ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Ali Zaki kerana menjemput saya untuk dapat hadir, datang naik ke pentas ni untuk sama-sama berkongsi barakah dengan tuan-tuan dan puan-puan pada bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan Rabiul Awal, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, yang saya kasihi Tuan Haji Aznan bin Ismail, pengasas Ustaz Tahfiz Darul Hafizin dan Darul Hafizin Al-Furqan, seluruh barisan para murabbi, guru-guru Ustaz Tahfiz Darul Hafizin, para masyayikh, tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini saya diberikan amanah untuk sama-sama berkongsi teknik jadual dan teknik hafazan Al-Quran Ustaz Tahfiz Darul Hafizin dan Darul Hafizin Al-Furqan, yang mana teknik ini telah pun kita perkenalkan dan kita ambil daripada beberapa orang pakar dalam bab-bab Al-Quran, teknik-teknik Al-Quran. Antaranya kita ada ambil daripada sistem Gundan yang diperkenalkan oleh Dr. Syafi'i dan inilah yang telah pun jadi sebagai antara teknik yang paling popular lah, paling terkenal di kalangan anak-anak kita. Cara menghafaz Quran sangat-sangat banyak tuan-tuan puan, dan kita kena refer balik kepada apa yang disebutkan Ustaz Ali tadi, seperti mana ayat dalam surah Al-Hijr juz 14, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Allah Ta'ala jaga Al-Quran dengan berbagai-bagai cara. Kadang-kadang Allah Ta'ala jaga dengan Allah berikan hati anak-anak kita jadi bersih untuk mudah mereka menghafaz Quran, ataupun Allah Ta'ala berikan kepada ibu ayahnya yang asalnya kaya tiba-tiba jatuh miskin, barulah dapat hidayah untuk menjadikan anaknya hafaz Quran. Ada itu orang kaya, dia ada semua benda, tiba-tiba Allah uji dia sakit. Bila Allah uji dia sakit, setiap kali dia terlantar dekat rumah, anak-anak dia tak datang, anak dia datang dan pergi je. Datang, picit-picit, ayah okey, ayah nak makan, bagi makan minum, betul balik je. Langsung tak ada apa bacaan ayat Quran, walaupun satu ayat pun anak-anak tak mampu nak baca. Maka bila orang tua ni yang sakit, yang uzur ni, dia rasa macam sunyi sangat, maka dia bagi tahu kepada isteri dia, cuba panggil anak-anak tahfiz datang. Anak-anak tahfiz datang baca Quran. Takdir Allah, lepas beberapa lama orang tua tu pun dia sihat, dia sembuh daripada sakit dia. Start daripada situlah. Maksud saya, asalnya kaya jadi miskin, sebab miskin tu Allah bagi dia hidayah untuk dapat hafal Quran, ataupun cinta kepada ahli Quran, ataupun dia sihat, Allah bagi dia sakit untuk jadikan dia ni berzina dengan Al-Quran. Kamilah yang turunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka cara bagaimana Allah Ta'ala jaga ada 1001 rahsia. Kita cuma berusaha, kita cuma berikhtiar. Selalu saya sebutkan pada semua guru, tak kira guru PTDH ke, DHF ke,
Hatta kalau saya pergi ke tahfiz-tahfiz lain, sekolah-sekolah lain untuk saya bagi talk berkenaan dengan Al-Quran pun, saya kata guru-guru semua kita adalah jambatan untuk anak-anak ni sampai kepada destinasi dia. Kalau katakan takdir Allah, jabatan yang mereka lalu ni tiba-tiba berlubang dan mereka jatuh ke bawah, itu bukan kuasa kita. Kita dah pun buat sebaik yang mungkin. Kita tak akan biarkan jabatan tu berlubang, jalanlah jalan, mesti kita akan tutup jabatan tu. Kita akan bagi dia solid supaya anak-anak murid kita boleh berjalan, boleh melangkah sampai ke destinasi. Tapi kalau Allah Ta'ala takdirkan macam tu lah, jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, saya bukan orang yang terbaik untuk mengajar tuan-tuan ataupun nak berkongsi ilmu lah berkenaan dengan cara ataupun teknik untuk menjaga hafaz Quran sebagainya. Saya bukanlah paling alim, tapi mungkin sedikit ada pengalaman lah, pengalaman. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya ada susun dalam lebih kurang 20 slide. Tak tahulah sempat ke tidak nak habis semua slide. Saya target nak habiskan semua slide juga, supaya dan 20 slide ini memang compact. Saya tak ada meraban pergi ke mana, tak ada. Cukuplah saya bagi pada Ustaz Arif cerita kelebihan apa semua, tak ada. Jadi saya lebih khusus sebab kita nak ada teknik. Sebab saya bersembang dengan Ustaz Arif dan guru-guru di PTDH, kadang-kadang saya rasa simpati kan. Bila mana saya tahu satu minggu anak-anak kita hanya dapat 2 baris, 3 baris hafazan. Jadi saya fikir balik, kalau macam tu mungkin kalau dia 6 tahun 1 juzuk ke cukup ke? Sepatutnya sebulan sejuzuk, tapi 6 tahun baru dapat 1 juzuk, baru dapat 2 juzuk. Nanti dia datang di HF, saya pun tambah pening kepala juga saya kat sana kan. Jadi oleh kerana itu bukan masalah pening kepala ke tak pening kepala ke, cuma kita nak tahu apakah ibu ayah melakukan ataupun memantau situasi dengan cara teknik yang betul. Jadi itulah kita punya matlamat kita pada petang. Jadi mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan yang ada nak bertanya soalan. InsyaAllah saya cuba buka Q&A lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Jadi bolehlah tuan-tuan dan puan kalau nak tulis pun lagi molek lah. Kalau boleh tulis kat kertas ke, kalau Ustaz Arif ada. Kalau ada boleh tulis ke, silakan tulis. Ataupun kalau nanti nak bertanya, boleh sediakan soalan dia, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu sedikit saya potong hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan ahli Al-Quran. Kata Nabi SAW, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki ahlinya. Allah Ta'ala ada ahli, ada membership. Kita ni kalau katakan kita satu parti ataupun satu persatuan, kita akan bangga bila mana ahli kita ramai. Dan ahli itu pun kalau dia bersama dengan satu kumpulan ataupun satu komuniti yang besar yang ramai, dia sendiri pun akan rasa bangga. Macam kita katakan kita dapat tawaran untuk masuk satu kelab golf, kelab golf Darul Ihsan, kelab golf JPA ke sebagainya lah. Kita dapat tawaran nak bayar membership tu 40,000, 30,000 tapi kita dapat tawaran free je dapat masuk, dapat ikut fasilitas dia, dapat main golf ke apa semua kita sendiri akan rasa seronok, kita sendiri akan rasa bangga jadi ini adalah membership dunia, membership club golf, membership parti dan sebagainya. Semuanya akan sirna, semuanya akan binasa. Tapi bila sebut parti Allah ataupun kumpulan Allah, ataupun bahasa yang paling cantik sekali kita sebut VVIP Allah, tak adalah yang paling tinggi melainkan ahli Al-Quran. Ini yang disebutkan bila Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, manhum, siapakah dia wahai Rasulullah? Maka jawab Rasulullah SAW, hum ahlul Quran, mereka itu adalah ahli Al-Quran. Ahlullahi wa khasatuh, mereka itu adalah ahli Allah dan adalah VVIP kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman Nabi SAW, Nabi sendiri kalau hatta dalam peperangan sekalipun, ahli Al-Quran inilah yang akan menjadi mereka yang paling duduk paling sah hadapan.
Bukan sebab nak bunuh diri, tetapi kerana yakin Nabi SAW dengan tawakal, dengan betul-betul rasa berharapnya seorang hufaz, seorang yang ahlillah, ahli Al-Quran itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah Nabi SAW letakkan mereka di saf-saf hadapan. Dan antara kita nak tahu tentang orang yang layak untuk menjadi imam, sama ada imam itu imam negara atau imam dalam solat pun, antaranya ialah mukri. Mukri ini ialah orang yang qari ataupun orang yang pandai dalam membaca Al-Quran. Jadi tahniah pada tuan-tuan perempuan. Bila sebut ahli Al-Quran itu bukan anak tuan-tuan perempuan saja ya. Kita yang bersama dengan ahli Al-Quran pun kita sebut ahli Al-Quran lah. Itu sebab Nabi SAW sebut dalam hadis pun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban. Wala takulil khamisah fadahlak. Jadilah kamu orang yang alim ataupun orang yang belajar ataupun orang yang suka mendengar ataupun orang yang kasih kepada 3 golongan tadi. Jangan jadi golongan yang kelima, maka binasalah kamu. Kalau katakan takdir Allah, kita ni tak pandai baca Quran, sampai mati tak pandai baca Quran, tapi sebab kita kasih pada ahli Al-Quran. Kita ada anak-anak yang kita tarbiyah, kita didik anak-anak ni dengan Al-Quran, supaya mereka ni bila mana kita meninggal dunia, waladun salihun yad'ulah, mereka boleh doakan kita, mereka boleh jadi imam untuk solat jenazah kita. Kalau niat kita macam tu, insya-Allah kita tergolong di kalangan ahlillah ataupun ahli Al-Quran. Jadi teruskan tuan-tuan dan puan-puan dengan usaha masing-masing. Cuma mungkin ada sedikit teknikal yang perlu diperbaiki. Jadi jom sama-sama kita ikutilah slide-slide yang saya cuba persembahkan. Okey, sekarang kita lihat dulu tanggungjawab pelajar. Bahan yang wajib ada ketika sesi hafazan. Bila anak-anak kita nak mula menghafaz, tuan-tuan puan-puan bagi dia menghafaz kat mana? Anak-anak tuan-tuan hafal dekat mana sekarang? Tuan-tuan katakan maghrib, tuan-tuan pergi masjid, pergi surau. Katakanlah, saya bagi tahu macam tu, maknanya sebagai orang lelaki-lelaki lah. Maknanya mungkin anak-anak kita akan duduk dengan maknya, dengan isteri kita. Ataupun mungkin kita bawa tuan-tuan perempuan, tuan-tuan sendiri bawa dia pergi masjid, pergi surau. Macam mana dia pergi masjid, pergi surau pun, dia mesti ada tempat yang tuan-tuan kena sediakan yang sangat kondusif untuk dia hafaz Al-Quran. Ada bahan yang dia perlu ada. Apakah bahan dia? Itu Al-Quran first sekali. Saya tulis in bracket tanpa terjemahan. Berikan anak-anak tuan-tuan dan perempuan Al-Quran yang tak ada terjemahan. Maknanya tak ada terjemahan kat tepi kiri kanan tu. Sebab biasanya anak-anak ni, dia bila dia dah hafal, mungkin dia penat membaca, penat menghafal, dan dia membaca pula terjemahan tu. Maka dibimbangi dia akan jadi ahli tafsir pada usia dia sangat muda. Belum sempat habis Al-Quran, dia dah jadi ahli tafsir, sebab mak ayah dia bagi dia Quran terjemahan. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, elok sekiranya anak tuan-tuan perempuan, tuan-tuan berikan Quran tanpa terjemahan. Kalau boleh tak perlu ada warna-warni pun. Sekarang ada Quran tajwid kan, ada Quran waqaf ibtida', ada Quran terjemahan, ada Quran tafsir, ada Quran asbabun nuzul. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau semua benda ni masuk dalam satu Quran, tuan-tuan bagi dekat anak tuan-tuan untuk hafaz. Ini antara salah satu cara ataupun salah satu benda yang salah yang kita telah pun sediakan untuk anak-anak. Jadi anak-anak ni baca, dia membaca Al-Quran, tapi mungkin dia akan terputus. Sekejap dia baca hafaz, sekejap dia baca terjemahan. Jadi elok kita sediakan Quran yang Quran betul, mushaf betul. Macam tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi Madinah kan, ada Quran hijau, Quran biru. Quran hijau tak ada terjemahan, Quran biru pun tak ada terjemahan. Biru besar sikit, yang hijau kecil. Kalau nak terjemahan ambil Quran merah tu. Macam-macam bahasa ada. Jadi elok macam tu tuan-tuan, supaya anak ni dapat fokus 100% dengan Al-Quran yang dia nak hafal. Yang kedua yang anak-anak perlu ada, buku gundal. Buku gundal. Dan buku gundal ini, kalau dia ada hafazan baru, maknanya dia kena buat buku gundal. Tuan-tuan semua kenal kan? Tahu kan buku gundal kan? Ini kalau cakap kat orang lain buku gundal, dia orang tak tahu tau. Dia orang tak tahu. Ini kita je, PTDH DHM je tahu buku gundal. Jadi buku gundal ni lah ada 30 kotak buka, 30 kotak tutup.
Jadi 30 kotak buka tu kena buka tutup ke? Tak perlu. 30 buka tu maksudnya 30 tengok, 30 tutup tu maknanya 30 tak perlu tengok. Jadi insyaAllah saya akan terangkan sekejap lagi. Yang ketiga, kena ada pensel lah sebab nak tulis. Ni 3 je barang tuan-tuan yang anak tuan-tuan kena ada. Tak payah bagilah ada dengan gunting, dengan pensel yang boleh tekan sana tekan sini, dengan botol air. Botol air penting sangat tuan-tuan. Air penting untuk minum, tapi bukan minum masa menghafal. Biar masa menghafal kita haus, biar masa menghafal kita penat. Dan kalau katakan ada botol air untuk anak minum, boleh dia minum macam tu. Tak payah anak minum pergi kat kowe, tekan dulu, tersalah tekan yang merah melecur pula tangan. Dah cari minyak gamat pula satu hal, dah habis dah waktu menghafal. Jadi jangan kita buat macam tu. Kita sendiri sebagai ibu ayah, kita kena berikan anak-anak kita 3 benda yang paling utama ni lah. Dan air sangat penting tuan-tuan. Bukan saya cakap air tak perlu minum, air tak penting. Air sangat penting untuk otak kita. Orang hafal Quran, dia punya otak kena hidup. Otak kena ada oksigen. Jadi kena minum air banyak untuk dapat oksigen dalam otak. Jadi 3 benda ni paling utama yang perlu ada bagi anak-anak kita. Ini tanggungjawab sebagai pelajar. Tanggungjawab kita ibu bapa pula. Yang pertama, menyediakan kemudahan untuk anak menghafaz. Maksud kemudahan ini, kita kena faham dia lah, dia nak menghafal. Katakan kita duduk rumah kecil kan, rumah flat, rumah apartmen ke, bukan nak hina tuan, saya pun rumah kecil kan. Rumah kecil, di situ ada TV, situ ada kakak dia yang mungkin tengah buat benda yang, yalah, kita kena fikir macam mana anak aku ni seorang ni hafal Quran ni. Mungkin kita bagi dia tempat dekat dalam bilik kita ke, atas sejadah istimewa kita ke, ataupun kita bawa dia lagi kejap ke, jom ikut ayah pergi masjid, pergi surau. Jangan bagi dia dengar kuliah, kita duduk dengar kuliah, kita duduk sebelah dia, biar dia menghafal Quran. Jadi kita perlu fikirkan tentang kemudahan untuk anak ini menghafaz. Yang kedua, memastikan suasana yang aman, tenteram di rumah ketika anak-anak menghafaz. Ingat, bukan senang, benda ni bukan senang tuan-tuan ya. Jadi dia kena pengorbanan sikit. Saya ada kenal beberapa orang ibu ayah yang pernah datang ke PTDH untuk beli buku gundal. Dia cakap, kenapa tuan nak beli buku gundal? Cukuplah nanti saya bagilah dekat anak untuk buat. Cakap, ni bukan untuk anak, ni untuk saya ustaz. Saya selalu marah anak saya, tak buat gundal dengan betul sebagainya. Jadi tiba-tiba saya rasa saya perlu masuk dalam kasut anak saya kan. Saya perlu nak tengok macam mana. Jadi dia cuba. Dan seorang Puan Maimunah, Puan Maimunah pun sama. Anak dia 2 orang, jadi dah syahadah dengan kita, dah selesai dah. Jadi Puan Maimunah ni sendiri dia beli buku gundal, dia cuba untuk menghafaz. Dan dia rasa macam memang stres lah, memang very stres lah. Sebab bila masa kita nak menghafal, masa tu orang bising, masa tu orang nak ni. Jadi kita sebenarnya kena pastikanlah ada suasana, ada bi'atun salihah yang kita bina dalam rumah kita bagi anak-anak kita untuk menghafaz. Yang ketiga, jangan ganggu masa hafazan anak dengan meminta anak melakukan tugasan rumah atau keluar makan malam. Nak suruh anak buang sampah, buang sebelum maghrib. Jangan bila anak tu tengah buka Quran, baca doa Allah maftah alaina, masa tu kita panggil dia, man, buang sampah. Jangan. Tukar pampers adik. Jangan. Biar kita buat, biar tengok anak kita dah landing elok, nak buka Quran, nak baca, nak hafaz tu, biar kerja rumah semua kita buat. So baju ke apa, sidai baju ke, biar kita buat. Biarkan anak-anak kita, jangan ganggu dia. Sama ada dengan tugasan rumah ataupun keluar makan malam. Ini pun satu juga. Selalu ibu ayah duk bagi alasan. Tak ada ke masa lain anak saya nak menghafal? Sebab lepas maghrib biasa kami pergi makan malam. Dia cakap makan malam kalau boleh makan sebelum maghrib. Boleh tak ustaz, kalau lepas anak saya menghafal habis Quran lebih kurang pukul 11 tu kami bawa dia pergi makan malam? Pun tak boleh juga. Anak-anak kena tidur awal tuan-tuan. Kita Malaysia ni memang budaya anak-anak tidur lewat ni dah biasa. Orang putih Jerman, UK kalau datang sini dia pun pening kepala, ada pasar malam. Pukul 10, pukul 11 budak duk melompat lagi dalam van kat pasar malam. Kat sana pukul 5, pukul 6 dah tutup lebih dah kedai tuan-tuan. Kita kat Malaysia ni lain. Jadi sebenarnya kita orang Islam, antara sunnahnya ialah malam memang waktu tidur, lebih-lebih lagi pada untuk anak-anak.
kan? Jadi jangan kita cemarkan anak-anak kita dengan benda-benda yang bukan-bukan ni lah. Lebih-lebih lagi bila dah melepasi waktu yang sepatutnya mereka tidur. Seterusnya, yang keempat, cakna dengan pesanan guru halaqah anak. Sentiasa ikut telegram, WhatsApp sekolah. Ini kita lah. Kita sebagai ibu ayah kena tahu apa yang mak ayah, ustazah dia, ustaz dia bagi tahu. Mungkin ada pesan, mungkin ada kerja rumah yang guru dia nak bagi tahu kat kita. Mungkin kerja rumah tu dah tertanggung 4-5 hari, tapi mungkin sebab kita ni sentiasa busy, tak ada masa nak tengok telegram, WhatsApp, akhirnya kita abaikan. Kita rasa anak kita tak bermasalah, padahal kita yang tak communicate dengan guru. Jadi saya bercakap ni tuan-tuan bukan sebagai guru je, sebab saya sendiri pun ada anak sekolah di PTDH. Jadi saya juga sebagai parent. Jadi saya macam duduk tengah-tengah tuan-tuan. Jadi kita kena cakna, kita kena ambil tahu. Dan guru-guru sendiri, mereka sendiri pun ada hal masing-masing. Waktu mereka bagi tahu info kepada kita sebelum maghrib apa semua tu, kita kena hormatlah. Janganlah mesej guru tu lepas isyak baru nak mesej, kan? Lepas isyak pukul 12 tengah malam, anak duk menangis, kan? Hafazan baru tak dapat lagi, esok Ustaz Arif denda. Masa tu lah ada mesej Ustaz Arif pukul 12 tengah malam. Ustaz, tolong jangan denda anak saya. Janganlah kacau masa guru. Guru pun ada dia punya privacy time, kan? Jadi saya cakap ni bukan sebagai guru, sebagai parent. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita sebagai ibu ayah yang kena cakna, yang kena ambil tahu berkenaan dengan pesanan yang nak disampaikan oleh guru-guru halaqah anak kita. Yang kelima, sentiasa bertanya kepada guru tentang prestasi. Mungkin anak-anak beradab dan elok bacaan di depan ibu ayah sahaja. Kadang-kadang anak-anak ni dia terbalik. Ada yang depan mak ayah dia pendiam, dia tak tunjuk warna sebenar dia. Depan guru dia talkative, kan? Dia rajin bercakap, rajin bertanya, habis semua. Dia tanya pasal ustaz, pasal guru. Ada jenis macam tu. Dan ada juga yang sebaliknya. Maka kita sebagai ibu ayah yang kena rajin bertanya kepada guru, kan? Rajin ni bukan maksud setiap hari, tuan-tuan puan ya. Kalau kita tengok buku gundal anak kita, kan, kita tengok ustazah write, ustaz sign, dapat mumtazah apa semua tu, insya-Allah okeylah. Tapi kadang-kadang kena tanya juga, mungkin seminggu sekali, anak saya okey ke ustazah? Setiap hari dapat mumtazah ni. Macam mana saya tak bagi mumtazah kalau saya bagi dia jahit aja, dia mengamuk dalam kelas? Sudah. Jadi itu yang kita kena tanya. Itu yang kita kena tanya. Dan guru-guru pun kena tahu juga bab-bab ni, kan. Kadang mungkin ada anak murid datang, dia tiru sign mak ayah dia. Mak ayah pula sign senang sangat, main right dia, kan, macam Nike punya lambang tu. Jadi anak dia sign macam tu lah, kan. Jadi kita kena prihatin lah. Kita kena tahulah macam mana cara anak-anak kita bermuamalah dan sebagainya, dan kita kena tanya pada guru dia. Kadang-kadang guru ni lebih kenal jauh anak kita daripada kita sendiri, tuan-tuan. Mereka, ini guru-guru ni lagi lama mereka dengan anak, nak dibandingkan kita dengan anak-anak. Betul tak, tuan-tuan? Kena pula kalau kita kerja pagi petang balik, kan, kadang petang balik pun sibuk lagi dengan pergi masjid ke apa sebagainya. Malam kadang kita sempat tengok anak kita dah tidur dah. Esok dia pergi sekolah balik, kita bercakap dengan anak kita, itu pun cakap kat side mirror, tuan-tuan. Cakap dia tengok side mirror aja, bawa kereta sampai on the way nak pergi sekolah. Jadi masa anak-anak ni sangat banyak dengan guru. Jadi kita kena rajin-rajinlah tanya pada guru apa problem anak-anak kita. Seterusnya saya nak masuk terus bab hafazan baru. Okey, sekarang ni bab hafazan baru. Sebelum kita mulakan hafazan baru, yang pertama mesti ada target yang ditetapkan oleh guru. First kali, tuan-tuan, bila tuan-tuan ambil anak tuan-tuan kat sekolah, anak masuk kereta je mesti kena tanya, hafazan baru tadi lepas tak? Kena tanya benda tu. Tak payah tanya makan lauk apa, kan? Itu insya-Allah anak kita makan. Lembu pun pandai cari makan, tuan-tuan. InsyaAllah anak kita ada makanan dia. Don't worry. Walaupun beras tak ada ni, insyaAllah ada beras. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Kita kena tanya anak kita, hafazan baru tadi lepas tak? Lepas. Dapat apa? Dapat mumtazah. Alhamdulillah. Esok ada hafazan tak?
Tak ada. Kalau dia cakap tak ada tu mesti ada problem. Itu dia punya trik dia. Kalau dia cakap tak ada, esok tak ada hafazan, kita tanya balik, kenapa tak ada hafazan? Maknanya hafazan dia walaupun pagi tadi dapat mumtazah, tapi oleh kerana murajaah baru, murajaah lama dia tak lepas. Bukan bagi murajaah baru macam lama kan? Betul juga. Kalau murajaah baru, murajaah lama dia tak lepas, mungkin dia tak akan dapat hafazan baru. Itu yang bila kita tanya esok ada hafazan baru tak? Dia cakap tak ada. Jadi ini yang kita kena syaknah. Kita kena tahu. Jadi mesti target mesti ada. Guru ada target dia. Mana pelajar ni dia mampu untuk dapat sebulan setengah juzuk contohnya. Sebulan setengah juzuk pelajar ni boleh dapat 20 hari sekolah. Jadi kita sebagai ibu ayah pun kena pastikan target tu capai lah. Dan yang keduanya, lancar bacaan sebelum menghafaz, yakni tilawah dengan guru. Ini biasa kalau pelajar yang ada hafazan baru untuk esok dia ada hafazan baru. Biasanya di akhir kelas, dia kurang mungkin pukul 12 atau 11.30 tu, ataupun mungkin ada guru-guru yang nak curi masa waktu petang sebelum mak ayah sampai tu, mereka akan panggil anak-anak kita buka Quran untuk baca hafazan baru. Jadi guru akan baca, anak-anak kita akan dengar. Mereka akan baca, mereka akan ikut, dan begitulah seterusnya prosesnya. Mana anak-anak ni bila dia dah habis sekolah, bila dia nak masuk kereta, nak balik ke rumah, dia sendiri pun dah tahu dia ada hafazan baru ataupun tak ada hafazan baru. Betul tak Ustaz? Semua anak-anak macam tu. Cuma tak tahu macam mana digoreng mak dia, kan? Digoreng ayah dia macam mana, kan? Dia cakap, tak ada hafazan baru. Kita kena tahulah bila anak kita last kali hafazan baru. Dan kalau katakan anak ni 2 hari turut-turut tak ada hafazan baru, itu dah tak normal tuan-tuan. Ni kadang-kadang ada yang sampai 2 minggu tak ada hafazan baru. Bila tanya balik ustazah, tanya ustaz, ada tak mak ayah ada telefon? Tak ada. Macam mak ayah tak kisah. 2 minggu anak tak ada hafazan baru, kan? Jadi kita sepatutnya, kita kalau mak ayah, bila anak kita 2 minggu tak ada hafazan baru, seminggu atau 4 hari, 5 hari tak ada hafazan baru, kita kena rasa something wrong dah ni. Mesti ada benda tak kena anak aku ni. Kena rasa macam tu. Jadi communicate dengan guru. Sebab guru ni dia ada target dia. Setiap murid dia ada target dia. Mana guru halaqah, seorang guru halaqah ada 10 orang pelajar. Lebih kurang 10 orang pelajar halaqah dia. Jadi setiap seorang tu ada dia punya target. Target bulanan, target tahunan, mesti ada. Jadi kita sebagai ibu ayah kena tahu kenapa anak kita tak ada hafazan baru. Cara menghafaz, ini adalah kaedah buku gundal yang kita ada semua sekarang anak-anak kita guna ni. Setiap ayat yang dihafaz dengan cara buka dan tutup sebanyak 60 kali. Jangan pindah kepada ayat kedua selagi ayat pertama belum ingat atau lancar. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Baca, tengok kan. Ar-Rahman ni senang kan. Senang, ayat tu senang sebab memang hafal dah pun. Jadi sebenarnya tak payahlah 30 kali buka, 30 kali tutup. Betul tak? Sama juga fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Takkan itu pun nak buat gundal 30 kali tutup. Faham tak tuan-tuan? Sebagai contoh ayat pendek-pendek macam tu, mungkin boleh ambil 2 ayat satu kotak. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan, ayat 1 hingga 3. Itu mungkin share 60 tik. Lepas tu pindah. Tak tahulah kalau tuan-tuan kalau ada anak-anak yang memang betul nak ikut macam tu, tak apalah. Mak ayah dia kaya boleh beli buku gundal setiap minggu. Jadi dia jadi banyaklah nanti. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Kalau teknik yang 30 kali ni mungkin kepada ayat yang panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, dia baca tanda. Saya yakin ramai anak-anak tuan-tuan perempuan, termasuk anak saya, dia hafal dulu kan, lepas tu dia tanda. Itu tipu nama dia.
Itu saya tengok anak saya kalau buat yang tu, cakap tak aci macam ni, tak aci cakap. Sepatutnya baca tanda, baca tanda, baca tanda. Ini tak, dia baca hafal dah habis, dia dah semak dengan bapak dia, lepas tu duit lagi sekolah baru dia main tanda. Cakap apa dah aku diam ni, buat apa? Main puzzle ke pagi, rupanya buat gundal. Itu sebenarnya cara yang salah, cara betulnya baca tanda, baca tanda, baca tanda. Okey. Jadi bila saya bagi contoh ayat tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman 30 kali buka. Lepas tu 30 kali tutup. Maknanya dia dah baca 60 kali Ar-Rahman. Okey? Pindah ayat kedua. Allamal Quran, Allamal Quran, Allamal Quran. Baca. Lepas tu tutup. Allamal Quran. 60 kali settle. Okey? Jangan pindah untuk ayat yang ketiga kalau ayat 1 dan 2 ni tak lancar lagi. Ar-Rahman, Allamal. Kalau dia macam tu, maknanya Allamal Quran tu tak lepas lagi. Ulang lagi. Sampailah dia boleh lancar baca Ar-Rahman, Allamal Quran, Ar-Rahman, Allamal Quran, Ar-Rahman, Allamal Quran. Jika sudah lancar, boleh pindah ayat yang kedua. Okey, 60 kali juga bacaan buka dan tutup. Bila ayat kedua dah benar-benar lancar, ulang semula dari ayat 1 dan 2. Ar-Rahman 'allamal Quran, Ar-Rahman 'allamal Quran, Ar-Rahman 'allamal Quran. Boleh tuan-tuan? Boleh tak ni? Kalau tuan-tuan rasa anak tuan-tuan, anak aku ni masuk ayat ketiga dia jam ni, panggil dulu anak tu, mai sini baca. Apa yang awak dah dapat? Dah dapat 2 ayat ya. Baca. Ar-Rahman 'allamal Quran, alhamdulillah. Pergi hafal ayat ketiga. Anak ni lagi semangat tuan-tuan. Dia akan lebih bersemangat. Itu cara dia. Jadi bila dia dah lancar ayat pertama, ayat kedua, betul-betul lancar, barulah dia pindah kepada ayat yang ketiga. Baca buka dan tutup sebanyak 60 kali hingga lancar. Kemudian ulang dari ayat 1 hingga 3, dan begitulah seterusnya hingga mencapai target. Target dia berapa? Mungkin target dia ada 10 ayat. Buatlah macam tu. 1 ayat 60. 10 ayat 600 ayat dia baca. Kalau 1 ayat ada 10 huruf, Masya Allah, tabarakallah. Wal harfu bi 10 amsalha, dan 1 huruf Allah gandakan sampai 10 kali ganda pahala. Ni tuan-tuan, tu jangan meremehkan. Anak-anak kita kena tegur. Buku gundal tu buku yang mulia tu, sebab buku tu catat apa yang dihafal Al-Quran. Pensel, pen, semua benda alat tulis ni, kalau boleh jangan diletak di bawah. Kalau boleh biar anak kita pegang, biar mereka hargai alat tulis, tak kira buku ke, pensel ke, rehal ke. Sebab itu semua adalah alat dan akan jadi saksi yang mereka pernah digunakan oleh ahlillah, oleh orang yang pernah menghafaz Al-Quran. Tuan rahmati Allah sekalian, ada soalan tak apa-apa berkenaan dengan hafazan baru ni? Hifz, hafazan baru, semua clear ke? Tuan-tuan buat cara macam ni ke? Anak tuan-tuan, maksudnya anak tuan-tuan buat cara macam ni macam saya cakap ke? Ataupun dia hafal 5 ayat, lepas tu baru dia ulang balik? Biasanya ramai macam tu. Kalau dia nak buat macam tu, boleh kalau ayat tu senang. Tapi kalau ayat tu susah, jangan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu 2 ayat tu pun dah pening tu kan. Jadi jangan dah hafal 5 ayat lepas tu baru nak ulang balik, nak lancarkan balik, jangan. Jadi anak-anak ni dia akan terus hafal macam tu, dan saya sediakan dekat sini masa menghafal. Yang pertama, masa menghafal ialah maghrib sampai isyak sahaja. Ini masa menghafaz hafazan baru. Kalau tuan-tuan pukul 11.30 baru nak semak anak tuan-tuan baca hafazan baru, itu salah, itu bukan masa dia. Oh, patutlah anak aku tak dapat.
Ya betul, sebab masanya bukan macam tu. Masa hafal ayat baru ni maghrib sampai isyak sahaja. Maghrib sampai isyak ni sangat berharga. Itu waktu memori baru akan masuk dalam otak kita. Itu prime time. Kalau orang kaki bola masa tu lah first game yang Premier League kan, katakan game UK, game Europe. Kalau berita pun yang paling terkini pun berita jam 8. Betul tak tuan-tuan? Buletin utama pun pukul 8 maghrib sampai isyak, sebab dia punya waktu tu memang prime. Dan itulah waktu menghafaz Al-Quran. Okey. Yang kedua, anak-anak bila hafal ni tuan-tuan, suara mereka mesti baca dengan jahar. Baca dengan kuat. Baca suara yang boleh didengari. Jangan baca dalam hati. Quran tak boleh baca dalam hati. Faham tuan Kalau kita baca Quran dalam hati, kita dah meninggalkan hukum tajwid. Baca Quran dalam hati, satu muka satu nafas pun kita boleh baca. Dan kalau baca Quran dalam hati ni boleh tuan-tuan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana disuruh baca oleh malaikat Jibril, Iqra, Nabi diam kan? Jibril pun tengking lagi Nabi, Iqra, baca dah. Kemudian lepas tu barulah Nabi tanya, ma'ana biqari, apa yang aku nak baca? Kalau boleh baca dalam hati, mesti Jibril takkan ulang kali kedua. Mesti Jibril akan kata, Nabi Muhammad dah baca dalam hati, cukuplah. Tapi tak, Quran ni nak dibaca dengan lisan, nak dibaca dengan suara, dengan saut. Itu bila kita dalam mazhab Syafi'i pun dalam rukun sembahyang pun ada rukun qauli. Rukun qauli ni baca suara yang mana telinga kita boleh dengar. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat akhir, selawat pada Nabi, bagi salam. Ini rukun qauli, tak boleh baca dalam hati. Maknanya cara nak lekatkan Quran di hati ialah baca dengan lisan, bukan baca dalam hati. Macam tu. Jadi bila anak kita menghafal, bila mereka baca dengan suara jahar, mana kita boleh pantau anak kita ni sedang membaca Quran ataupun tidak. Kalau katakan ketika itu suara dia tidak kedengaran, mungkin anak tadi sedang berangan, sedang main, ataupun tidur, ataupun tak nak mengaji. Dia tak nak mengaji, dia dah penat, dia dah letih dah. Jadi kita kena tahulah. Yang ketiga, target. Cuba sedaya upaya untuk capai target. Setengah muka surat atau satu muka surat, ikut target guru halaqah. Guru lebih tahu. Guru ni macam doktor. Guru macam doktor. Kita kadang-kadang tak tahu anak kita ni macam mana dia punya penguasaan dia. Dia boleh pergi setara mana kita tak tahu. Tapi guru tahu. Jadi guru ni mungkin dia bagi anak kita hafazan 4 baris je ataupun 5 baris. Anak kita dah dapat 5 baris, stay dekat 5 baris. Jangan anak saya dah dapat 5 baris, awal lagi jadi saya suruh dia tambah lagi. Jangan tuan-tuan. Sebab guru ni macam doktor, dia tahu berapa banyak ubat yang anak kita kena makan. Berapa dosage dia, ustaz-ustaz ni tahu. Jadi kita ikutlah. Rupanya sebab guru ni dia timbang anak kita ni bukan melalui hafazan baru saja. Saya bagi dia 5 baris sebab murajaah baru dia tak lancar, jadi dia sempatlah mengulang murajaah baru. Kita pula tak tahu, ingat target hafazan baru je, anak dah habis settle 5 baris, kita tambahkan lagi biar hafaz 10 baris. Esok pagi dia jam lah. Dia boleh baca hafazan baru, murajaah baru murajaah lama dia jam, dia tak boleh baca. Jadi saya sendiri pun, walaupun saya guru Quran, walaupun saya mudir sekalipun, saya kena ikut juga guru halaqah anak saya. Tanya anak saya, okey, ustazah bagi sampai mana? Ustazah bagi sampai sini. Okey, cukup. Tak payah kita nak tambah apa semua, tak payah. Sebab mereka ni dah ada, anak-anak kita dah ada ada target oleh guru. Berapa banyak yang mereka perlu baca. Okey, sekarang hafazan baru stop pukul berapa? Bila kita nak sembahyang isyak pukul 9. Dia letak sini solat isyak pukul 9. Tapi sekarang ni maghrib dah awal kan? Maghrib 7.13. Isyak 8.20 something. Jadi
walaupun isyak 8.20 pun, kadang-kadang anak kita mungkin dia mengaji dan dia pergi minum apa semua, dan dia rehat, dia penat apa semua. Jadi kita drag sikit sampai pukul 9. Pukul 9 tu stop, yang ni berhenti rehat, sembahyang isyak. Okay, sembahyang isyak. Lepas pada itu murajaah baru. Murajaah baru, ulangan yang perlu dibaca setiap hari mengikut surah ataupun juzuk yang dihafaz. Minimum murajaah baru ialah 3 muka surat, maksimum ialah setengah juzuk. Waktu afdal ulangan murajaah baru selepas solat isyak. Makna lepas sembahyang isyak, tuan-tuan jangan terkejut kalau anak tuan-tuan lupa apa yang dia hafal lepas maghrib. Saya ulang balik Anak kita, dia dah hafal lepas maghrib tu lebih kurang sejam hafazan baru. 1 jam dia hafal hafazan baru. Lepas isyak hilang. Jangan risau. Memang Allah dah buat macam tu. Sebab lepas isyak bukan waktu hafazan baru. Jadi lepas isyak apa yang perlu buat? Terus baca murajaah baru. So tak ada masalah ke ustaz, esok anak saya nak tasmid dengan ustazah, insya-Allah. Kalau dia hafal betul-betul lepas maghrib sampai isyak, dia bangun tidur, dia tak gosok gigi lagi, dia boleh baca dah hafazan baru yang dia hafal lepas maghrib sampai isyak tu. Mungkin tuan-tuan perempuan tak biasa atau tak tahu benda ni. Saya syorkan tuan-tuan buat. Terus buat malam ni, berkat malam Jumaat ni, lepas maghrib lagi ambil Quran, buka muka surat pun tak payah nak pilih ayat favourite ke apa, tak payah. Main random dia buka macam tu. Lepas tu tuan-tuan terus hafal satu ayat. Lepas maghrib cuba hafal satu ayat, kemudian sampai isyak. Azan isyak berhenti, simpan Quran, sembahyang isyak macam biasa. Lepas isyak tuan-tuan sendiri pun akan lupa ayat yang tuan-tuan hafal tadi. Normal. Benda ni normal, dan dia akan ingat esok bila tuan-tuan bangun tahajud atau bangun subuh. Mesti insya-Allah dia akan ingat balik. Sebab inilah hebatnya hafazan yang kita hafal ataupun apa sahaja ilmu yang kita hafal ketika waktu maghrib. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, cara mengulang murajaah baru, lancarkan semuka demi semuka. Dia bukan macam satu ayat macam hafazan baru, dia semuka-semuka. Makna kalau anak kita mereka dah baca satu muka lancar, pindah muka surat yang kedua, pindah muka surat yang ketiga. Saya bagi contoh ni, contoh kadar bacaan murajaah baru. Ahmad lah, bukan nama sebenar. 2 minggu lepas Ahmad mula hafazan dari awal surah An-Naba. Okey, jadi saya mulakan hafazan Ahmad ni daripada awal juz 30 surah An-Naba, amma yatasaalun. Sekarang hafazan Ahmad dah sampai surah At-Tariq. Mana surah At-Tariq lebih kurang setengah juzuk dah, daripada An-Naba sampai surah At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Sampai situ. Jadi Ahmad ni dia perlu membaca murajaah baru dari awal surah An-Naba hinggalah surah At-Tariq. Faham tuan Banyak tak? Banyak 9 muka surat. Setengah juzuk 10 muka surat. Jadi dia kena baca daripada An-Naba sampai At-Tariq tu. Dan esok dia akan baca dengan guru dia. Akan baca dengan Ustaz Syahir, akan baca dengan Ustazah Haina, akan baca dengan Ustazah Ain. Dia baca dengan Ustazah dia, dengan Ustaz dia. Jadi kita lah yang kena dengar anak kita baca murajaah baru ni lepas isyak. Boleh tuan-tuan membuat. Kita lah kena dengar. Kalau katakan dia hafal kurang daripada tu, mungkin dia hafal baru sampai Mutaffifin. An-Naba sampai Mutaffifin itulah dia punya murajaah baru. Okey. Sekarang ni seminggu lepas tu dah berlalu. Seminggu lepas tu hafazan Ahmad sampai kepada surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Satu surah sebelum Ad-Duha, kan? Satu surah sebelum Ad-Duha. Maknanya anak kita ni ataupun Ahmad ni dia dah hafal lebih daripada setengah juzuk. Okey. Sekarang Ahmad dia perlu baca murajaah baru dari awal Al-A'la. Kenapa Al-A'la? Al-A'la ni satu surah lepas pada Tariq.
Dan Al-A'la adalah pertengahan juzuk 30, setengah juzuk 30. Jadi murajaah baru dia daripada Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian surah Al-Ghashiyah, kemudian surah Al-Fajr, kemudian surah Al-Balad, kemudian surah Asy-Syams, sampailah surah Al-Lail. Itulah murajaah baru dia. Okey? Dan tadi yang apa, An-Naba sampai Tariq itu tak perlu baca ke? Dia dah jadi dia punya murajaah lama. Dah jadi murajaah lama. Katakan anak tuan-tuan dah hafal juzuk 30 surah pilihan, juzuk 1. Hafazan baru dia juzuk 1 katakan. Jadi satu juzuk 1 tu ataupun setengah juzuk 1 dah jadi murajaah baru. Juzuk 30 dan surah pilihan akan jadi murajaah lama. Ya, itu cara dia. Jadi setiap hari anak-anak tuan-tuan perempuan akan menghadap guru 3 kali. Hafazan baru, murajaah baru, murajaah lama. Tak terkecuali siapa pun. Dan murajaah baru ataupun murajaah lama lepas ni kita bincang ialah bacaan surah-surah ataupun juzuk-juzuk yang lama. Contoh dia dah hafal 20 juzuk Al-Quran. Jadi juzuk 1 sampai 19 tu semua jadi murajaah lama. Ui, lamanya ustaz nak pusing balik. Kalau katakan sehari sejuzuk kan, dia perlu 19 hari barulah nak dapat pusing balik juzuk 1. Lama dah kan? Jadi kalau macam tu, siapa anak kita yang hafal satu juzuk sampai 10 juzuk, dia kena baca murajaah lama sehari 1 juzuk. Siapa yang hafal 1 hingga 20 juzuk, murajaah lama dia 2 juzuk sehari. Dan siapa yang hafal, anak kita hafal juz 1 sampailah juz 30 ataupun juz 25, 24, 22, 23 ke, maka dia kena baca satu hari 3 juzuk. Bila baca sehari 3 juzuk, 10 hari dia akan rotate balik. Ataupun kurang daripada 10 hari dia akan jumpa balik juzuk baru. Dan macam ni banyak yang ada dekat DHF. Abang-abang yang senior-senior ni baca 3 juzuk. Ada yang syahadah baca 5 juzuk sehari tuan-tuan. 5 juzuk sehari. Kita rasa macam letihnya 5 juzuk. Tak ada letih pun. Anak-anak kita 5 juzuk ni memang kat mulut dia je. Betul tuan-tuan? Sebab dah biasa. 25 minit habis 1 juzuk. Kita 25 minit baru nak cari Quran. Anak-anak ni sebab Quran dah ada kat mulut dia, dia tak payah pegang Quran pun dia boleh baca Quran. 25 minit dia habis 1 juzuk. Ya? Jadi sebenarnya Al-Habisah Tegal biasa. Dah biasa sangat. Ya? Bila mereka ni dah jadi kelaziman membaca Quran, jadi mereka sendiri tak rasa banyak pun nak baca sehari 3 juzuk ni. Dan dulu bila sebelum saya keluar daripada PTDH pun, di PTDH ni pun ada anak-anak kita yang baca sehari 3 juzuk. 2 juzuk, 3 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk. Memang ada. Dan saya yakin anak-anak tuan-tuan perempuan pun boleh pergi macam tu. Boleh buat macam tu. Memang masa agak terhad. Di PTDH masa agak terhad. Sebab ada akademik, ada sebagainya. Tapi kalau belajar tu betul-betul dengan Quran yang mereka hafal, mereka rajin buat ulang kaji, murajaah sebagainya, insya-Allah 2 juzuk sehari, 3 juzuk sehari tak ada masalah. Ya. Waktu afdal murajaah lama selepas selesai tasmi' murajaah baru. Maknanya anak-anak kita, anak-anak tuan-tuan akan berjumpa menghadap ustaz-ustaz dia, ustazah dia. Paginya baca hafazan baru, lepas tu baca murajaah baru, kemudian baca murajaah lama. Bila dah selesai murajaah baru tu 11.30 sampai 12.30 tu, itu waktu dia mengulang murajaah lama. Ataupun murajaah lama ni bila-bila masa pun boleh. Sebagai contoh sekarang, macam sekarang ni, tuan-tuan perempuan, mak ayah ada dekat dalam dewan macam ni, anak-anak ni eloklah kalau ada duduk dekat halaqah ke apa, buka Quran baca. Bukan buka Quran baca hafazan baru, no. Jangan baca hafazan baru macam ni. Waktu macam ni kalau nak mengaji, murajaah lama, bukan waktu murajaah hafazan baru. Boleh tak tuan-tuan?
Agak-agak tuan-tuan perempuan boleh kawal ke apa anak-anak tuan-tuan perempuan nak hafal, nak masuk ke dalam kepala dia masa-masa ni. Ingat tuan hafazan baru maghrib sampai isyak, murajaah baru lepas isyak sampai dia tidur, murajaah lama anytime, bila-bila masa pun boleh, hatta lepas asar dia nak mengaji pun itu waktu murajaah lama. Okey, soalannya Ustaz, kalau anak saya ni baru hafal sikit Ustaz, baru 3 muka, baru 4 muka, macam mana? Tak ada masalah. Yang 3-4 muka sikit sangat dia punya hafazan, bila-bila masa pun dia boleh baca, tak ada masalah. Yang kena ikut rules ni, yang kena ikut peraturan ataupun dia pun teknik ni, kalau anak-anak kita yang dah hafal banyak maksudnya dah 10 muka surat ke atas, maka kita kena ikut teknik ni supaya dia tak bercelaru otak dia. Boleh ya? Setiap hari anak ada homework. Setiap hari anak ada homework. Tulisan homework tu macam tulisan hantu sikit. Sebab kadang-kadang mak ayah tak tahu anak ada homework ke tidak. Kenal pasti dan ambil tahu kemampuan anak. Ya? Kita kenal pasti dan ambil tahu. Macam mana contohnya tuan-tuan? Contohnya macam ni. Kalau katakan anak kita ni lepas maghrib dia flat. Anak saya pun kadang-kadang ada macam tu. Lepas maghrib dia memang tak boleh menghafal lah. Dia dah letih sangat. Dia pengsan. Bila pengsan tu biasanya saya tahulah ni memang tak kailulah lah ni. Tak tidur tengah hari ni. Kan? Jadi kalau kita tahu anak kita macam tu, kita kena buat jadual dia lah. Contohnya dalam kereta, ataupun kita ambil dia naik kereta, kita ambil dia naik motor ke, dapat balik sekejap. Memanglah tidur lepas asar tak elok, tapi anak kita dah penat letih sangat. Kan? Biar dia rehat. Jangan bagi dia tengok TV, jangan bagi dia buat lompat sukan ke apa, tak perlu. Nak bersukan, nak beriadah memang ada masanya, memang boleh kita buat setiap hari, alhamdulillah. Tapi sebab anak kita ni terlampau padat jadual dia. Dia habis pukul 4.30, lebih kurang pukul 5, 5.30 dia sampai ke rumah. Lepas tu pukul 7 dia nak start hafazan baru balik tuan-tuan. Dia ada 2 jam je. Bila nak keluar peluh, bila nak melompat, nak berlari apa semua. Jadi tu nanti kita hold dulu. Itu kita biarkan Ustaz Arif fikir hari bila nak pergi ke taman. Tuan rahmati Allah sekalian. Tapi jangan macam tu. Satu Ahad kalau boleh memang kita kena dengan family kita tuan. Riadah. Kena bawa anak-anak kita untuk keluar, untuk keluarkan peluh. Lebih-lebih lagi anak-anak kita sekolah PTDH ni memang dia punya ventilation dia macam terperap sikit tuan-tuan. Dia terperap sikit. Kena yang duduk bawah bangka kan, bawah tanah tu lagi. Jadi kita sebagai ibu ayah kena pastikan anak-anak kita sihat. Sabtu Ahad biar dia melompat ke, biar dia berlari ke, main badminton ke apa ke, biar dia keluar peluh. Jika anak mampu tasmi' hafazan baru semuka sehari tetapi tidak mampu tasmi' murajaah baru ataupun lama, guru akan hentikan hafazan baru sehingga murid benar-benar lancar murajaah baru ataupun murajaah lama. Jadi kita jangan panik lah. Kalau anak kita tak ada hafazan baru tu, jangan sekadar tanya pada anak, tanya pada guru. Ustaz, Ustazah, anak saya ni dah seminggu tak ada hafazan baru. Kenapa? Tanya macam tu. InsyaAllah Ustaz akan respon, akan bagi tahu kita. Tak ada hafazan baru sebab dia tak lancar juzuk sekian-sekian. Jadi kita pun bagilah sesuatu anak kita. Cakap okey, awak tak lancar juzuk 27. Kalau awak lancar 27 ni, ayah mak bawa pergi jalan, belanja chicken chop. Buat something reward lah tuan-tuan. Jangan fikir reward ni guru-guru je kena bagi kan. Sampai guru-guru masuk kedai DIY tak tahu nak beli apa tuan-tuan. Kan? Semua dah ada. Kedai DIY, kedai ekor. Ini hari tu dah beli ni. Ni dah beli ini. Kita mak ayah lah kena reward anak-anak. Kan? Dan reward ni tak perlu yang mewah-mewah pun. Tak perlu nak berjalan, nak pergi tidur hotel ke apa, itu lain. Itu mungkin setahun sekali bila dia dapat result cemerlang peksa ke. Kalau dia dapat hafazan baru, dia dapat menghafal setengah juzuk sebulan, 2 bulan pun, kita boleh bagi dia reward. Nampak tuan-tuan? Ni kadang-kadang anak excited. Dia cakap, alhamdulillah hari ni saya dah habis juzuk 30 mak. Kan? Tapi mak je buat muka tak tahu je. Mak buat tak tahu. Appreciate lah anak tu. Anak ni dah tolong letakkan sedikit daripada mahkota atas kepala kita untuk kita pakai dalam syurga. Takkan kita tak appreciate anak?
Faham tuan-tuan perempuan? Kan kita mak ayah ahli Quran ni, Allah janji kat kita nanti nak pakai kita mahkota dalam syurga. Jadi anak ni dia dah susun-susun mahkota tu. Satu juzuk susah dia nak hafal. Jadi bila dia dah ada satu pencapaian, tak kira lah pencapaian besar ke pencapaian kecil ke, appreciate lah anak tu, reward lah dia. Itu cara dia. Seterusnya saya buat jadual harian anak ahli Allah, dia tulis. Mana anak yang ahli Al-Quran ni, kan? Pagi bangun solat subuh. Ada tak sini anak-anak tak sembahyang subuh? Kan? InsyaAllah mak ayah no problem. Saya yakin mak ayah takkan tak sembahyang subuh kan. Anak-anak ni tuan-tuan, kadang-kadang rushing nak cepat kan. Pastikan anak kita solat subuh. Solat subuh berjemaah di masjid ataupun rumah. Antara azan dan iqamah mengaji hafazan baru. Makna pagi ni tuan-tuan, yang kita hafal hafazan baru malam tadi tu, saya sebut kita ni sebab dia adalah relevan untuk anak ataupun untuk kita. Kita pun boleh buat. Yang kita dah penat hafal maghrib sampai isyak tadi, jadi waktu subuh, waktu tahajud, waktu sebelum subuh, itulah waktu kita ulang bagi lancar. Kemudian mestilah anak kita bersarapan yang sihat sebelum ke PTDH. Kita sediakanlah makanan untuk anak kita, biar anak kita dapat makanan. Memang pukul 9.30 lebih kurang ada makanan dekat PTDH kan, memang ada. Tapi janganlah buatkan anak ni pergi sekolah perut kosong. Biarlah sekeping roti, 2 keping roti pun tak apa, segelas susu ke tak apa, kita kena bagi something pada anak kita. Kan? Kalau kita dapat masak lagi, anak seronok tuan-tuan. Awak hari ni kurang je makan pukul 9 ni. Saya kenyang lah, mak saya buat nasi lemak. Budak cerita tuan-tuan, budak cerita. Jadi itu yang kita kena beri anak kita, biar mereka bersarapan sebelum sampai ke sekolah. Dalam kenderaan, apa anak-anak kita kena buat? Mereka kena mengaji hafazan baru. Okey? Mereka dah dapat hafazan baru, tak ada masalah. Hafazan baru 5 baris, 6 baris, alhamdulillah dah dapat. Takkan tak ada benda lain nak buat? Ada sifir yang Ustaz Arif suruh hafal lah, baca sifir kan. Maknanya dalam kereta tu, sebab kita akan habiskan masa 20 minit, 30 minit dalam kereta dengan anak-anak kita. Pagi, petang mungkin sejam, mungkin 45 minit, bergantung kepada destinasi kita. Jangan kita buang masa dalam kenderaan. Biar anak-anak kita ni khususnya, mereka ada sesuatu yang mereka buat lebih-lebih lagi dengan Al-Quran. Qailulah adalah suplemen bagi seorang hafiz. Penting untuk anak berqailulah walaupun semasa cuti. Kebaikan qailulah ialah anak akan bertenaga untuk mengaji lepas maghrib. Saya sebutkan tadi dah. Ini pengalaman saya sendiri. Anak saya, kalau dia tak qailulah, memang maghrib dia collapse. Lepas maghrib tu, memang isyak dia, saya silap pukul 11, pukul 12. Saya balik kuliah tu baru saya kejut dia bangun. Dia tidur memang pingsan tu. Jadi penting anak-anak ni qailulah. Ni ustaz-ustaz tolong pastikan anak-anak kita qailulah. Tak kira 10 minit pun jadi. Nap. Kemudian pulang dari PTDH, senaman, makan malam, aktiviti keluarga. Inilah dalam masa sejam setengah 2 jam ni lah yang kita boleh buat pun. Janganlah nak bawa pergi shopping komplek pun tak payah tuan-tuan. Cari hari lain lah. Ni kadang balik pada sekolah, singgah JJ, singgah Aeon, singgah Giant. Janganlah tuan-tuan, jangan. Kita sebab anak kita kena fikir pasal anak. Kalau fikir pasal kita, mungkin kita anytime pun boleh. Nak lepak kedai mamak pukul 3 pagi tengok bola pun boleh. Tapi kita kena fikir pasal anak kita, kan? Jadi anak kita ni nak jadi ahli Al-Quran, jadi kita kena bina suasana yang baik bagi anak kita. Waktu malam selepas maghrib hafazan baru sehingga isyak malam. Kalau 11.30 tu lewat lah, 11.30 pukul 12, bagi kanak-kanak, anak-anak memang tak baik lah tidur lewat. Waktu maghrib ialah waktu paling berharga bagi seorang hafiz. Bagaimana seorang hafiz itu? Lihatlah dia ketika waktu maghribnya. Kita sendiri pun kalau waktu maghrib tu rasa malu nak duduk berpeleseran lagi dekat kedai makan ke, dekat shopping complex ke, sebab kita tahu maghrib ni bukannya lama waktu dia, singkat je kan.
Sentiasa dan segera berhubung dengan guru jika ada masalah hafazan anak di rumah. Ceritakan kepada anak harapan kita untuk mendapat anak yang menghafaz Al-Quran. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua mendapat anak yang cemerlang dunia dan akhirat, menjadi hafiz yang cemerlang dunia dan akhirat, menjadi hafiz yang mampu beramal dengan Al-Quran. Rubba qari'ul Quran wal Quranu yal'anuh. Kita tak nak macam tu. Sebab Nabi pernah sebutkan berapa ramai orang yang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Kenapa seseorang itu dilaknat oleh Al-Quran? Mungkin kerana dia tidak beramal dengan Al-Quran, ataupun mungkin kerana dia hafal Quran tapi sikit-sikit. Dia hafal lupa, ataupun dia sendiri tidak mahu untuk memilih kehidupannya sebagai ahli Al-Quran walaupun dia ada peluang untuk jadi sebahagian daripada ahli Al-Quran. Jadi tuan-tuan puan rahmati dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini tuan-tuan puan boleh take note, boleh ambil, terus buatlah, terus plan apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Mudah je tuan-tuan, lepas maghrib sampai isyak waktu hafazan baru, lepas isyak waktu murajaah baru kan, pagi esoknya waktu hafazan baru kan. Jadi waktu murajaah lamanya mungkin kita kena fikirlah sekali bila yang kita boleh dengar, bila anak kita boleh mengulang ya. Jadi kita perlu sentiasa berkomunikasi dengan guru supaya mudah-mudahan adalah usaha daripada semua pihak untuk melahirkan generasi ahli Al-Quran yang profesional. Dalam bahasa Arabnya disebut jilul Quran al-mutaharrif, ahli Al-Quran yang profesional. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua syafaat daripada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Abu Zar atas apa yang telah dikongsikan bersama-sama pada kami. Jadi saya doakan semoga apa yang disampaikan yang telah pun disampaikan oleh Fadil Ustaz Abu Zar tadi yang cukup detail boleh kita sama-sama amalkan. Sebab saya sendiri pun ada anak juga yang belajar, 2 orang macam anak tuan-tuan juga. Anak saya pun belajar di PTDH juga dan memang disebutkan memang ia satu cabaran, bukan satu yang mudah. Macam tadi Ustaz Abu Zar beritahu ya, saya pun sama, walaupun saya mudir PTDH tapi anak saya lebih dengar lagi cakap cikgu dia daripada mudir dia. Bayang, boleh bayang tak macam mana? Cakap cikgu dia lebih berpengaruh daripada mudir sekolah dia. Saya mudir tu ayah dia kan. Jadi nak beritahu ibu ayah sekalian, guru-guru yang mendidik anak-anak ibu ayah sekalian ni guru-guru yang hebat, guru-guru yang ikhlas insya-Allah. Jadi kita saling bantulah kita saling membantu, saling bersemangat untuk hidupkan kembali generasi Quran. Sebab zaman sekarang ni generasi Quran ni dah sudah semakin dipadai dengan ombak. Generasi yang lain ni lebih banyak lagi kan. Generasi malam masih muda. Apa lagu tu? Sudah sambung. Saja nak test kan. Kan, asal kau duduk dan kau tak buat apa sampai ke pagi tu kan. Jadi generasi macam ni kita risau. Jadi tuan-tuan ni dipilih oleh Allah Ta'ala. Anak-anak tuan-tuan kita semua dipilih. Tapi Allah Ta'ala nak tengok, adakah dengan pilihan aku ni, hamba ku buat dengan terbaik kan? Jadi mudah-mudahan segala mujahadah kita harta benda yang kita korbankan untuk anak-anak kita, penat lelah kita ni semua Allah kira, Allah hitung sebagai perjuangan kita di jalan Allah Ta'ala untuk hidupkan balik generasi umat Islam yang hebat insya-Allah. Saya sebut tadi insya-Allah. Dan saya sebenarnya nak kongsi sedikit lah last kali sebelum kita berpisah. Boleh minta tolong Ustaz? Sebelum tu kita buka sikit, mungkin ada soalan. Sebenarnya kita ada minta untuk tulis soalan lah kalau ada. Jadi kalau ada soalan boleh saja terus diajukan lah Ada session. Baik, sikit saya nak kongsikan apa yang
Fadil Ustaz Abuzar sebutkan itu adalah teknik yang melahirkan semua barisan para hafiz-hafizah Quran yang hebat, ya. Dan semua ni daripada sebenarnya semua pelajar terserai ini adalah nama-nama para pelajar yang dulu belajar di PTDK. Dulu belajar sama macam anak tuan-tuan. Dan sekarang ni ada di kalangan mereka, contohnya seperti Tirta Akmal, ya, yang juga sekarang dah panggil Ustaz Akmal, sekarang berada di Mauritania, ya, bersama dengan beberapa orang pelajar hafiz yang lain, ya. Kemudian ada lagi Ustaz Fawaz, sebelum ni ajar anak tuan-tuan. Dia sebenarnya adalah anak murid kepada guru-guru yang ada sekarang, anak murid Ustaz Abuzar, anak murid saya. Dan dia khususnya mengaji dengan Fadil Ustaz Abuzar sehingga khatam Al-Quran, sehingga syahadah Al-Quran, dan sehingga mereka ni ada sijil tahfiz Malaysia di bawah Darul Quran Jakim yang setara dengan diploma Darul Quran. Ini semua pelajar Darul Hafizin, ya, pelajar-pelajar Darul Hafizin. Dan senarai yang khatam dan syahadah bersama Fadil Ustaz Abuzar, ya. Jadi nak beritahu kata teknik tadi tu memang sangat-sangat berkesan, berpotensi untuk lahirkan para hafiz Quran, dan tak dinafikan lagi, ya, ramai lagi. Antaranya anak Fadil Ustaz Abuzar sendiri, Zinira, hafizah yang paling muda Darul Hafizin. Usia apa Ustaz? 10 tahun Ustaz, ya? 11 tahun khatam 30 juzuk Al-Quran. Ketika masa dia apa tu? Masa dia kata 10 kan? Tahun lepas kan? Belum 11 lagi lah. Belum 11. Jadi masa khatam Quran 30 juzuk Al-Quran, Zinira, ya, khatam 30 juzuk Al-Quran pada usia 10 tahun. Alhamdulillah, dengan teknik yang sama, kaedah yang sama, cara yang sama Ustaz Uzar beritahu tadi tu. Jadi sebenarnya anak-anak kita benar ada potensi, insya-Allah, ya. Kita je kena push sikit diri kita. Mungkin kita kena korban sikit diri kita, kan. Macam disebutkan Ustazah Fatin, Ustazah Fatin ada datang hari ni, ibu-ibu ramai tanya, kan, Ustazah Fatin ada kat belakang. Ustazah Fatin beritahu sekali dulu Haji Aznan bila dia nak anak dia hafaz Quran, dia sanggup tukar lifestyle dia. Boleh tanya sikit dia dengan Abah, ya. Dah tak ada maknanya apa, makan, sampai makan pun tak makan dah coklat, tak makan dah fast food apa, bukanlah maksudnya junk food ke apa. Cara lifestyle dah berubah sebab nak anak hafiz jadi hafizah Al-Quran. Tapi alhamdulillah dapatlah, anak hafizah Al-Quran. Jadi kita kena korban sikit dia, kita punya life kita, lifestyle kita, cara kita, usaha kita kena tambah sikit. Dan bukan hanya itu, tapi kaedah yang sama juga telah diguna pakai oleh anak-anak Ustaz Dr. Syafi'i. Jadi ni anak-anak dia yang saban tahun menang seluruh musabaqah Quran sampai mereka di ban, tidak boleh masuk lagi musabaqah Quran hafazan sebab power sangat. Kaedah yang mereka hafaz sama macam anak tuan-tuan, sama je, ya. Jadi mungkin anak-anak tuan-tuan yang baru nak masuk Quran, yang belajar qiraati, apa yang kita dapat pagi ni, yang pada petang ni adalah benda yang juga boleh dimanfaatkan, bagi anak-anak yang masih lagi belajar qiraati. Mereka juga buat gundan, walaupun bukan 60 kali tapi mungkin 10 kali untuk lancarkan bacaan mereka, dan mereka juga sebenarnya menghafaz Quran, anak-anak yang buat qiraati juga, yang baca qiraati sebenarnya ada hafazan Quran, tapi surah-surah yang juzuk yang ke-30 yang ringkas. Jadi boleh kita gunakan kaedah yang sama, cara yang sama, teknik yang sama. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk menjadi para sahibul Quran, insya-Allah, kita dapat kebaikan dan kejayaan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Jadi setakat ini dulu. Ada soalan. Okey, dah ada soalan ke sini? Belum lagi. Okey, faham. Baik, dalam kalau tak apa, mungkin masa mencemburui kita lah, lagi berapa minit lagi kita akan masuk waktu maghrib. Kita ada lancarkan satu soalan-soalan yang boleh, maknanya ibu bapa boleh letakkan di Telegram. Mungkin kita tak dapat jawab pada waktu ni, tapi insya-Allah kalau sekiranya ibu ayah letakkan soalan-soalan berkaitan dengan teknik hafazan ataupun apa-apa persoalan, kita boleh jawab sama ada dalam bentuk tulisan atau video nanti di dalam Telegram
PTDH nanti insya-Allah. Jadi saya rasa setakat ini dahulu untuk program usrah kita, semoga dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kita kekuatan, diberi kita kesabaran, diberi kita kemudahan oleh Allah Taala sehingga dapat kita sama-sama memperbaiki diri kita di sisi Allah Taala, menjadi ibu ayah yang terbaik insya-Allah untuk anak-anak kita, menjadi para hafiz-hafizah Quran yang terbaik yang berjaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi aku lakukan hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda serahkan kembali kepada Fadil Ustaz Syahir.